Anda sedang menonton rakaman siaran live podcast Sebalik Kalam. Live in every pixel. Podcast ini diterbitkan oleh Pixel Live dari sudut produksi, sistem live streaming dan sokongan teknikal sepanjang siaran berlangsung. Dan terima kasih kepada High Voltage Production Sdn Bhd selaku penaja dari segi fasiliti, proses pembangunan dan kru produksi podcast ini. Okey. Jadi untuk episod kali ini kan, saya nak tanya penonton, anda sendiri rasa World Cup tahun ni tak rasa macam lain sikit? Dia macam tak sama macam sebelum ni. Even World Cup yang sebelum ni pun macam tak sampai level. Kan? Sebab saya sendiri rasa macam dia punya excitement dekat Malaysia ni macam tak macam dulu. Masa actually kalau nak compare dengan Qatar lah, kan, dia tak sama macam tu. Excitement dia tak sama. Jadi hari ni saya menjemput seseorang yang memang celik bola, okey, dan bekas co-founder Semuanya Bola, iaitu Cik Syaril Bahar. Alright. Assalamualaikum. Selamat datang. Jadi sebelum kita pergi jauh-jauh lah kan, boleh tak introduce sikit diri Cik Syaril? Boleh. Assalamualaikum. Nama saya Syaril Bahar. So kalau berkaitan bola ni, saya 2014 sehingga ke 2019 saya terlibat dengan satu website ni, nama dia Semuanya Bola. So kita bermula daripada tak ada follower, daripada sama-sama kawan like, sampailah satu ketika kita pernah ada 1.2 juta pengguna yang pergi ke website kami sebulan. 1.2 juta. Yes. And dengan Semuanya Bola, alhamdulillah kita dah bekerjasama dengan banyak jenama-jenama besar, and rasanya pada 2016 kita menang government punya grant bernilai 650,000. So dari situ kita expand kau daripada 2 orang sampai satu ketika kita ke dekat 30 orang. Kita ada business website tu, kita ada business agency, kita pernah handle few brand dan few event besar, and kita pun ada e-com kita sendiri, dan pada satu ketika kita ada kedai 3,000 square feet di e-curve, jual barang sukan. Kedai Semuanya Bola? Tak, nama time tu kedai dia Exchange. Okey, saya masih ingat lagi moment tu. Kita orang ni kenal lama lah. I think dah more than 10 years lah. Cuma 2019 saya ada sedikit financial problem untuk saya punya as individu, so saya jual saya punya semua share dekat Semuanya Bola tu. Semua share? Yeah. Jual. Saya nak tanya lah. Okey lah, sebelum kita jauh kan, kita pergi kan topik hari ni kan. Macam mana membangunkan satu, orang kata, blog komentar bola sepak? Okey, daripada kosong sampai ada 1.2 juta pembaca ataupun pelawat dekat website. Rasanya kalau musim World Cup lagi dahsyat dah kot. Ya, dahsyat. Kan? Dan akhirnya melepaskan pegangan tu. Masa saya 2014 tu saya orang suka berniaga. Cuma masa 2014 tu saya merasakan apa yang saya buat tu sekadar untuk duit. Dan saya decide untuk buat Semuanya Bola tu sebab saya fikir, okay, saya minat bola. Apa kata buat something yang saya suka, and saya cari partner, which is partner saya time tu pun minat bola. So kita grow lah daripada zero. Daripada zaman tu tak macam sekarang lah. Zaman sekarang dah ada influencer lah, publisher, media, which is klien pun dah sanggup bayar untuk advertise. Zaman tu tak, orang still lagi consume content dekat Television. TV
radio, surat khabar pun ada, and Facebook masa tu pun baru start, and content kita masa tu mostly write up lah, penulisan. So sekarang kalau perasan lepas COVID kot, orang dah consume content video. Dan masa tu kita start as a hobby lah. Cuma masa tu saya jual bisnes saya yang sebelum tu. So saya guna modal tu untuk bangunkan Semuanya Bola, and dalam masa yang sama rezeki time tu saya tumpang office kawan. So kos murah lah. So saya dengan partner saya pun semasa bangunkan Semuanya Bola tu kita buat banyak odd job just untuk Keep it running. keep it running. Ni office kat Kajang tu? Office kat Kajang. Okay. Enteng Kajang. Kita bersama-sama lah masa tu. Ya. And kita punya big break saya rasa akhir 2015 bila kita masuk pertandingan pitching untuk teraju, dan kita menang 500,000 dan juga cradle 150,000. Itu sangat membantu untuk kita expand gila-gila lah. Tapi still saya ingat zaman tu brand-brand belum appreciate online punya presence sangat. Betul. Tak macam sekarang. Betul. Sebab I think the online presence ni orang appreciate lepas COVID. Post COVID betul-betul appreciate. Betul. Okay. So partner lama masih kat sana? Ya. Semuanya Bola semua ada je lagi. Adakah dah di-liquidkan ke jenama lain beli? Ada? Oh, saya tak pasti. Kita tak pasti. You don't know. After you let it go, habis. Saya tak. Okay. Then no problem. So actually saya pun sebelum kita berborak, saya pun pergi tengok ramai juga yang cuba-cuba menjadi influencer dalam bidang ataupun content creator dalam bidang bola sepak. Okay. Ataupun dalam bidang sukan. Kononnya nak jadi commentator, kononnya nak jadi macam reviewer, review game, comment game. Dan mostly tak dapat traction. Saya kadang-kadang saya tengok tu, nak kata kesian pun ada juga. Bukan diorang ni tak bagus dari sudut technical punya knowledge, but diorang tak dapat traction tu. Tapi ada juga yang setengah tu mungkin ya personality diorang, orang suka kan. Apa you punya advice? Katalah lah ada content creator, tiba-tiba dia kata aku pun sama lah macam Syahrir ni, minat bola, I want to go all out lah for this content. Okay. Apa you punya advice? Saya punya advice, kalau bujang, sebab masa saya buat Semuanya Bola tu saya bujang. So kita punya komitmen tak tinggi, and kita boleh berlapar ataupun makan kat surau ke apa kan. Tapi kalau saya punya advice, kalau korang start sekarang memang korang minat, first as a content creator boleh je korang nak fokus, cuma korang kena ada income tambahan, income lain selain pada content tu lah. Sebab sometimes untuk big break ni dia take time. Bukannya korang tak bagus ke apa, tapi dia take time. Macam kita orang dulu, kita orang cuba macam-macam cara. Kebetulan ada social media, kita pun aktif kat social media, kita collab dengan page ni lah. Tiba-tiba Astro panggil kita ataupun Astro tag kita, TV3 kita collab macam tu. Itu yang buat kita boleh big break. So kalau yang baru start, first at least korang kena ada income lain. Macam saya tadi kan, saya bagi tahu kita ada buat ojoh just nak cover expenses sendiri. And then selain pada buat content tu, korang kena start collab. Yelah, bila kita tak famous ni, kita kena collab dengan orang lain supaya orang yang famous tu boleh bagi wave kat kita. Then dalam masa yang sama, saya nampak sekarang ni dorang struggle buat content. Dorang akan buat content tapi dorang lupa nak pergi pitch kepada klien, networking klien, jumpa klien, and dorang selalu bagi tahu kat saya, oh saya tak famous lagi bang, takkan orang ni nak hire saya. Tapi percayalah, daripada day one korang kena pergi event ke, perkenalkan diri korang dekat all these potential client. Sebab kadang-kadang klien ni, sebab sekarang saya di side klien lah, saya kadang-kadang spend untuk few brand ke apa, saya pun tak tahu, tak kenal. Mungkin you famous, tapi dalam circle saya ataupun dalam bubble saya tak tahu. So kalau you tak datang jumpa saya, macam mana saya nak tahu? Sebab tu masa saya buat Semuanya Bola tu, kita merasakan kita famous. Masa kita ada banyak follower, tapi sometimes bila kita pitch kat klien tak kenal. So sebab tu saya cakap, selain daripada buat content,
kenalah slowly pergi event, pergi pitch kat klien, kenalkan diri. Sebab kadang-kadang klien suka tengok progress kita. Contoh sekarang, kita ada 1,000 je follower. Klien mungkin tak pandang. Tapi lepas 2 bulan, 3 bulan, you jumpa balik klien ataupun klien tengok, dia ni dah okey lah. So, diorang, klien pun manusia biasa, dia akan bagi peluang. Berapa lama nak dapat first big break dulu? First big break berapa lama So, senang cerita, sebetulnya saya dengan partner saya start semuanya bola lepas World Cup 2014. And then kita punya betul-betul big break, saya rasa by 2015 tu kita dah dapat je invitation. Dah ada traction lah. Dah ada traction lah, kita dah dapat invitation as a media cover event besar macam Liverpool lawan Malaysia. Kita pun dah kadang-kadang feature kat Astro. Zaman tu TV3 pun ada, RTM pun ada. Cuma macam bagi saya, kita punya betul-betul big break bila kita menang Grand Superb dengan Raju. dengan Cradle. Tahun? Which is kita masuk competition tu akhir 2015. Kita tahu kita menang awal 2016. Okay. Dan kita sebenarnya dapat duit tengah tahun 2016. Orang fikir kita menang, kita tu raya tak. Bila kita grand ni, dia ada flow dia. Ya. So, Banyak documentation lah. Setahun lebih. Tadi bila saya cakap tadi tu, saya teringat lah orang pernah bagi tahu saya, very successful people. Dia kata, it's not just about who you knows, but who knows you. Sometimes kita fikir ramai orang kenal tu adalah orang yang akan bagi peluang pada kita. Rupanya orang yang bagi peluang pada kita tak tengok pun peluang kita tu. Yes. So, dia bukan pembaca kita. Dia adalah orang yang decision maker dalam company, dalam brand Z. So, they don't have time untuk tengok berita, bola semua ni. But they're looking for you. Yep. Masa zaman saya tu, surprisingly orang yang buat all this big decision yang spend besar, ada satu brand ni, dia perempuan. And pemain bola yang dia kenal time tu pun, saya rasa time tu 2017, 2018, 18, David Beckham. So, saya tak boleh marah dia. Okay. Kalau dia kenal international player pun David Beckham, local player lagilah dia tak kenal. And blog macam kita ni, yang kita rasa kita famous ni, lagilah dia tak kenal. Yeah. So, this is orang yang pegang budget untuk spend all this marketing stuff, tak kenal kita. Betul. Kan, bayangkan. Kalau orang macam tu, dia memang takkan cari sampai kita cari dia. Betul. Betul kan? Ataupun dia akan apa yang orang suap dia akan terima lah kan. Okey lah. Sebagai orang yang dah lama lah dalam dunia komentator bola, and it's your passion actually. Betul. I believe until now, until today. Yep. Betul, sebab passion ni dia takkan hilang. What is your first impression untuk World Cup 2026 ni? First impression saya, masa awal-awal tu saya agak sedikit blur nak tengok kat mana. Sebab kalau perasan masa awal-awal, even sampai nak dekat ke World Cup, tak ada proper announcement siapa penyiar rasmi kat Malaysia. So macam saya memang passion saya tengok bola. Saya boleh je tengok apa-apa game. Kalau orang main dekat padang tu pun saya tengok je. Tak kisah tim apa. So saya memang suka tengok bola. So sebelum ni saya consume konten bola through Astro lah, suka. Tapi bila toward nak ke Piala Dunia ni, tak ada. Sampailah saya rasa Menteri Fahmi Fadzil announce yang RTM akan jadi penyiar rasmi. Then Unify. So awal-awal tu saya rasa sebab the challenge is kita tak tahu siapa penyiar rasmi. So marketing untuk World Cup tak ada siapa nak jalankan lah, sebab mungkin tak ada lagi official. Okay, sebelum itu point yang agak kritikal lah hari ni. Yang mana actually masa kita borak, saya cakap I think this is macam pelik. So, saya bukan orang yang follow bola macam Syarin. Okay. Saya bukan orang yang tengok bola, semua game tengok, tak pun. Even saya tak ada game team favourite pun. Sampai sekarang Man U je kan. Lah dia waktu sebab saya masuk gua je. Jadi sudah malas dah. Faham. Kan? But so actually Astro sebenarnya dia pegang hak siaran World Cup ni since 2002. So dah 24 tahun. Even sampai last World Cup dia masih pegang. Okay. Tapi tahun ni first time dia kalah bidding. Ataupun dia tak mau bid, kita tak pasti lah.
And RTM dan Unify yang dapat hak eksklusif. Dan Unify TV pula dia kata dia akan siarkan semua 104 matches, dia akan siarkan semua. Dan RTM dia akan siarkan sebahagian besar lah, means sebahagian besar dia akan siarkan secara langsung ataupun tertunda kan, melalui TV percuma lah. Ada RTM Click, My TV, dan kerajaan sendiri peruntukkan 24 juta untuk hak siaran ini. Dan macam kerajaan ni berlawan dengan Astro pun ada kan, kita tak tahu lah. So Astro pula kata dia buat bidaan yang dia dah bid, price dia dah kompetitif, tapi dia tak nak naikkan lagi sebab kos hak siaran ni dah makin tinggi dan ada banyak isu digital piracy yang makin teruk. Orang kata kalau saya di pihak Astro, kita panggil bahasa tak balik modal lah kan. So jadi saya perasan masa Astro pegang sangat gempak, pergi mana-mana ada World Cup. Pergi sini, kalau kita pergi kedai tu mesti ada something World Cup kat kedai tu. Tak kisah apa kedai pun, kadang-kadang kedai Aceh pun ada. Tapi sekarang macam tak nampak benda tu kan. Kalau dulu ada event offline, buat dekat KLCC ke, Pavilion ke, buat dekat tempat-tempat yang grand, tapi macam senyap je kan. So apa you punya pandangan? Kenapa dia jadi macam ni? Satu, saya rasa timing lah. Sebab all this deal dia berlaku sangat lambat. Even RTM announce sebagai penyiar rasmi pun lambat. So sebab tu kalau dia announce lambat, everyone nak get ready ni lambat lah. Kalau macam zaman Astro dulu, saya rasa dia dah tahu dia penyiar rasmi tu dah lama. So dia dah ready all the on ground jentera dia, promosi, side show dia. Cuma berbalik kepada Astro tadi, saya rasa as a business decision mungkin ni terbaik lah untuk diorang. Sebab as Astro dia still ada EPL punya right sampai 2027. So untuk World Cup mungkin dia cakap tak apalah, as kita dah tengok kita punya PNL semua, kita tinggalkan lah World Cup ni. And tapi kalau macam sekarang saya memang consume ke RTM lah, RTM Click. Saya rasa awal-awal tu mungkin agak kelang kabut sikit lah, ada lagging lah, kadang-kadang tak boleh masuk. Tapi sekarang saya rasa show dekat RTM pun best. And untuk saya dapat tengok different perspective, host baru, pandit baru, yang bestnya banyak bekas-bekas player yang mungkin zaman saya membesar saya tengok dia main, sekarang dia jadi pandit. So the best bila kita tengok pandit ni bekas pemain ke atau bekas coach atau coach sekarang, dia jadi best lah sebab kita tahu dia sudut teknikal. Contoh macam saya kalau sembang, saya tak tahu pun sudut teknikal tu. Saya pun tak pernah main bola di level tertinggi. Saya punya pengulasan dari sudut fan. Tapi sekarang saya rasa hype tu dia baru nak pick up. Sebab reason being, nak tahu siapa penyiar rasmi terlampau lambat lah. Untuk preparation sebagai penyiar rasmi tu saya rasa tak sampai sebulan semua World Cup. Iyalah. So untuk dorang ni prepare lambat lah. Sekarang dah berapa match dia tinggal pun? Ya, sekarang dah nak ke suku akhir dah. Dah nak ke suku akhir dah. Baru start rasa bahang sikit lah. And then saya rasa lagi satu, the way kita consume content sekarang. So the way kita consume content mostly through handphone. Tak macam dulu. Dulu kita akan tengok dengan kawan-kawan kat mamak. Betul. And then kena ingat World Cup kali ni timing dia agak pelik. So dia ada seawal 12 tengah malam and dia ada selewat 12 tengah hari. Betul. So mostly kalau pagi, kadang-kadang game best-best ni 6 pagi, 5 pagi, 4 pagi, 8 pagi. Pagi tadi England dengan Mexico 9 pagi. Itu pun sebab delay sejam. Dia sejam. So banyak orang pergi kerja. Mungkin sekarang kat tempat kerja, kalau diorang buka RTM Click, dengarlah kawan kantor ya bunyi awal tu. Tak ada, dalam grup WhatsApp pun semua tengah kerja, tengah tengok bola. Semua tengah tengok bola dekat phone. So mungkin sekarang ni kita rasa kurang hype sebab saya rasa one of the thing sebab pengumuman siapa punya rasmi tu lambat. So every RTM dengan Unify nak ready pun mungkin take time. And then cara kita consume and timing lah. Dan lagi satu, Muaz, sebab umur kita lah kot. Sebab umur so kita belum sampai lagi. Kita tak pasti sebab kalau ikut dalam, yalah, I think dalam grup-grup WhatsApp, grup-grup sekolah masih boleh tahan lah.
Boleh tak? Macam pagi tadi pukul 3 memang kecoh lah. Sebab game pun game best. Brazil lawan dengan Norway. Yup. Dan yang paling kelakar, Ayati saya minat bola sepak. Dia pun ingat Norway dah keluar. Oh ya. Saya kata, Norway dah keluar? Cakap, tak, Norway masih lagi. They're still in the game. They're still winning. They're still winning. Dan kita pun macam tak menjangka lah. Dan Haaland ni punya aura sampai macam tu. Gila. Memang dahsyat betul. Lagi satu, kali ini 48 tim. So bila 48 tim ni, banyak tim yang kita ingat kena lauk, tiba-tiba kat World Cup perform. Ya, macam Cape Verde apa? Yes. Macam mana sebut nama dia? Saya pun tak. Saya pun tak tahu lah benda. Tapi memang seronok lah tengok. Saya suka tengok dia punya highlight semua. Memang shock lah. Highlight dia pun panjang sebab banyak save. Betul. So by the way, Unify dia dapat dia siarkan semua, RTM pula tak siar semua. Jadi macam pelik sikit lah. Kenapa RTM yang dia free to air, dia macam kenapa dia tak dapat semua siaran? Do you think ni ada isu macam RTM mengalah dengan Unify ke? Or they actually pay different things ke? Oh, yang ni secara detailnya kita pun tak tahu sebab tak ada announcement. Tapi kalau kita tengok dari sudut pandang luar, of course mungkin Unify lah pembayar yang tertinggi. Okay. And then kalau saya tengok kat RTM Click, memang iklan Unify je lah. So kita tahu mungkin dia punya deal okay, Unify bayar besar, and Unify pun beriklan dekat RTM. Then some of game RTM tak tunjuk lah. Tapi game yang RTM tak tunjuk pun game-game masa awal grup Bulan tu. masa grup tu memang sepatutnya tim yang tertunda tu rasa orang Malaysia tak tengok sangat. Game-game yang tim-tim power semua ada je. Ya. So dia pilih game lah. Dia pilih game. Kalau tidak, yelah RTM sendiri pun banyak show actually. RTM sangat banyak show yang bersusun. Mungkin bagi dia baik utamakan producer yang memang dah susun orang punya program. Cuma saya nampak untuk World Cup kali ni is a good marketing kepada RTM Click dan juga Unify TV. Mungkin sebelum ni orang tak pernah terfikir pun, yang orang rasa macam RTM punya teknologi mungkin orang rasa macam ke belakang, tapi untuk saya yang consume, saya rasa okay. So saya tengok kat Smart TV. Ya. Mungkin orang tengok dekat handphone ada masalah ke apa, tapi untuk saya tengok kat TV memang superb lah. Actually sebab saya dulu buat production kan. RTM for the past few years memang dah naikkan kualiti production dia pun. Dia pun pilih producer-producer dengan rancangan-rancangan yang berkualiti. Dan dia pun dah tak macam, dia memang lebih sangat menapis skrip yang dihantar, proposal yang dihantar pada RTM pun orang sangat menapis lah. Jadi mungkin dengan adanya siaran World Cup di RTM pun dapat kepercayaan semula daripada rakyat Malaysia untuk untuk consume pula konten-konten RTM yang lain. Betul. Kan selain daripada World Cup tu sendiri lah. Okay. So yang ni yang kita nak cerita tadi kan. Tentang pemain legend yang dah retire kan. Mungkin kita boleh tengok lah pemain legend yang dah retire kan. Ni lah Iniesta, Sergio Busquets, Hazard kan, Suarez kan. Ni lah semua ni. Adakah mungkin disebabkan dorang ni ialah follower dia kita ataupun orang yang lebih tua daripada kita, yang mana lebih banyak masa sebenarnya nak menonton daripada orang muda yang masih bekerja, masih ride Foodpanda, masih bawa Grab, tak sempat nak follow benda ni kan. Adakah mungkin sebab tu juga dia punya hype dia tak macam dulu? Adakah kemungkinan itu sebab player-player baru tak dapat nak sokongan daripada orang lama kan? Saya rasa mungkin juga. Cuma sekarang ni kalau tengok pendekatan FIFA kan, setiap game tu dia dah macam, bila diorang buat kat US, dia dah macam ada selebriti tau. Benda ni saya perasan dekat F1. Okay. So F1 cara dia nak tarik crowd baru, dia akan letak selebriti ataupun pemain-pemain lama datang tengok game tu. Okay. So World Cup ni sama juga. So ada few player-player legend, lagi-lagi kalau kita tengok player Brazil, Yalah. Ronaldinho, Ronaldo, diorang turun. And kamera akan highlight. And all these legend, diorang banyak buat side show untuk CBS,
channel kat US, channel kat UK, channel kat Brazil. Cuma kita tengok bola ni memang, kalau macam saya, zaman saya berbesar, saya nak tengok Ronaldo, Cristiano Ronaldo, nak tengok Messi. Tapi dua tu still main, tapi zaman saya berbesar tu contoh Ronaldo botak, dia dah tak main dah. So mungkin interest kita kurang. Cuma bila saya tengok World Cup ni, saya dapat tengok perspektif baru and player-player baru yang saya rasakan macam ini mantap juga. Betul. Basically, kalau saya sendiri sebagai bukan fan bola, of course kita akan kenal nama Haaland tu, semua kenal lah sebab lagu kan. Haaland. And then kalau dalam yang sekarang, kita masih tengok lah Cristiano Ronaldo masih main, Neymar, tapi dah habis lah. Dia dah habis lah pagi tadi. Neymar dah kalah. Dah habis dah. Tapi dia sempat score penalty tu, kira untuk dia punya closure tu terbaik lah. Ya, Ada satu betul. gol. Even Kane pun pagi tadi dia ambil penalti tu pun macam hadiah pada dia lah. Just in case kita pun tak tahu pasal level. faham. Kalau kalah. But they still won 3-2 lah. 3-2. But do you think siapa nama-nama yang you rasa yang baru-baru ni yang boleh bagi aura legend-legend ni yang mungkin bakal meninggalkan dunia World Cup? Mungkin dia akan main dalam liga-liga lain, tapi dalam dunia World Cup, Maksudnya apa? Legend yang akan tu, maksudnya atau pemain baru. Pemain baru. yang mungkin boleh naik sama level. Kalau sekarang memang kita nampak Haaland lah. Okay. So, kalau tengok dekat social media ke apa, memang generasi muda, maksudnya budak-budak yang mungkin baru 20 belah-belah tahun, diorang akan support City, Haaland. And sebab Haaland ni, the best part is, walaupun dia power and dia main World Cup, surprisingly dia boleh lagi buat YouTube show. Dia buat vlog. So kalau untuk World Cup ni dia dah ada 2 episod. Satu Norway take over US, satu lagi when Haaland in Texas. So kalau dulu kita rasa benda tu boleh ke pemain bola buat vlog? Ya. Macam tak fokus kan. Tapi dia membuktikan yang tim dia menang lawan Brazil and dia score and dia boleh buat vlog. And kalau dekat TikTok ke YouTube, dia dah jadi macam satu sensation. Macam ISO Speed lah. Macam ISO Speed. And selain pada Haaland, saya rasa bintang yang still power muda kita boleh tengok macam Mbappe. England mostly player dia power-power, cuma dia tak ada Yalah. dia tak ada superstar outstanding macam Haaland. So Ya. England ni, Norway dia Haaland lah. England ni ada terlampau ramai. Harry Kane, Jude Bellingham, Declan Rice. So kalau tanya saya nampak 2 orang tu lah. And diorang still main lagi. Mbappe dengan Haaland is the new generation lah. But still too little lah. Dia tak macam zaman World Cup yang sebelum tahun 2020 lah. Sebelum COVID tu memang nama tu kalau every country tu kita dah ada dah orang kita tengok lah. Betul. Tapi macam sekarang kita nampak sikit-sikit je. Betul. And even walaupun banyak player-player yang dia main sangat bagus, cuma dia tak sampai level selebriti lah. Yep. Macam Beckham lah kan. Beckham pun kenal dia walaupun bukan player bola. Tak pernah tahu pasal bola pun kenal Beckham. Betul. Alright. Okay, ada soalan tadi daripada ni. Ada soalan. Okay, pada pendapat saya sekarang untuk tengok live lebih mudah berbanding Astro pegang siaran. Adakah sebab faktor kemudahan yang RTM dan Unify sediakan menyebabkan hype tu kurang? Yalah, sebab dulu kat Astro ramai-ramai kumpul dekat Mamak. Sebab dulu Astro semua kena pergi Mamak tengok. Sekarang semua orang boleh tengok kat peranti sendiri. Sekarang ni kalau saya boleh cakap the end of era untuk Astro cover World Cup, this is new era and cara orang consume pun lain. So sekarang dia dah, dulu kita satu tempat je, walaupun RTM pun dulu ada tengok tunjuk World Cup, tapi sebab Astro punya hype kau dia punya side show banyak, Betul. dia punya promo banyak, kita akan tengok kat Astro. Tapi sekarang Astro dah tak ada and kita pun akan berpecah kepada 2. Tengok dekat Unify atau RTM Click. So dua-dua ni boleh tengok kat handphone. And bila game timing tu odd lah, terlampau tengah malam atau pagi, Ya, waktu kerja. orang tak tengok sangat kat Mamak lah. Tapi Mamak dekat rumah saya penuh je orang. Penuh. Pagi saya tengok. 3 pagi tu lah. Saya tak pergi tengok 3 pagi lah. Kalau macam 8 pagi punya game saya tengok, ya ramai. And kalau tengok kat Shah Alam yang baru-baru ni, Ya. Portugal lawan Croatia tu, Ya. kat
Hakim Hakim session ya, 7 Hakim masa tu juga. sampai pecah dia punya TV tu. Ya. Ha. So kira balik. Budak tu cakap dia macam tertumbuk. Betul. Terus pagi tadi pukul 3 masa game Brazil Norway. Memang bising. Lagi-lagi masa Highland score. Yang hujung-hujung pula memang bising. So mamak ni dengan rumah ni jarak dalam I think 200 meters lah. Saya dulu tingkat 8, mamak ni bawah. Still dengar lah. So it means orang sokong selebriti lah, like Portugal, like CR7 kan, Cristiano Ronaldo. So celebrity wise tu yang lebih kuat. Betul. Cuma berbalik kepada persoalan tadi, mungkin sebab kita tengah era transition, and cara kita consume pun tak macam dulu. Dulu mungkin ada certain tempat kita tengok orang ramai. Kan mungkin orang tengok daripada handphone, TV sendiri. Tak perlu pergi ke mamak. Boleh tengok. And tengok kat laptop. Betul. And the best part is ATM free. Ya, betul. ATM percuma, tak perlu nak subscribe kan. So itulah, Astro dia memang kena fight untuk benda lain lah. But they have their own business model. By the way, so tahun ni USA jadi tuan rumah. Okay, like tahun sebelum Qatar yelah dengan duit dia yang super banyak. Penganjuran yang paling power lah sepanjang World Cup. I think still tak boleh nak beat di Qatar. Tapi tahun ni USA jadi tuan rumah, jadi ada isu boycott macam tim Iran. Benda ni semua orang tahu, kita tak perlu nak hype pun kan. Benda ni semua orang tahu kan, benda ni memang kecoh. Dan kita pula negara yang boycott USA kan. Dan isu apa ni, hydration break tahun FIFA dia memperkenalkan peraturan baru untuk World Cup, okay, untuk 2026, iaitu hydration break wajib 3 minit di pertengahan setiap 25 minit. 25 minit. Okay. Maksudnya 45 minit bagi 2 lah. Untuk semua perlawanan. Jadi dia jadi wajib. Tak kira lah cuaca panas ke, ada bumbung ke, tak ada ke. So ini first time dalam sejarah World Cup ada peraturan macam ni secara rasmi dan tiba-tiba jadi automatik. Dan tak tahu, mungkin dia akan jadi predation lah. So lepas ni mungkin akan dekat. Kita tak tahu. Okay. Sebab semua ni ikut budi biasa dia pengadil. Kalau panggil time out, baru dia akan buat. Ataupun kadang-kadang kita campak air je kan dalam game bola. Dan sebab ataupun kalau cuaca panas yang melampau lah. So, ataupun adakah sebab utama dia FIFA ni nak jadikan kebajikan pemain sebab cuaca panas melampau di banyak bandar tuan rumah di US yang suhu ada yang sampai 90 degrees Fahrenheit, which is about 40 plus degree kan, atau lebih. Dan mungkin, tapi ramai jurulatih ataupun coach dan juga player yang kritik sebab dia ubah, macam orang dapat tempo permainan kan, dia dah dapat tempo dia, tiba-tiba tukar kan. Tu satu lagi macam American football pula kan. Bila banyak time out ni dia kata macam mungkin 3 minit ni sebab nak jual iklan, macam American football, macam baseball kan. So apa you punya pandangan lah tentang hydration break ni? Is it because of betul apa yang FIFA cakap nak jaga kebajikan pemain, atau satu lagi tu more to commercial punya value? Untuk certain venue dekat US memang kena ada hydration break sebab memang terlampau panas lah. Tapi kalau itu kebajikan lah. Tapi kalau kita tengok overall game, sometimes ada certain game tu main kat tempat sejuk je, still ada hydration break. Saya merasakan ini just bersangka-sangka kan. Sebab bila buat kat US, dorang dah biasa. Kalau tengok sport US, baseball, basketball, even NFL, dia memang akan ada break. And setiap break ni, selain daripada nak bagi player tu kebajikan, rehat kejap, sebenarnya untuk buat duit lah, komersial. So sekarang kalau kita tengok masa live tu, masa hydration break, kita akan nampak iklan. So itu commercial value lah. Which is saya rasa FIFA akan teruskan sebab untuk seterusnya, sebab benda ni memang make money. And untuk team yang tengah momentum cantik, tengah kau attack, diorang tak suka lah sebab momentum diorang habis. Tapi team yang tengah struggle, inilah benda yang diorang sangat suka. Sebab dia boleh restructure team, and sometimes ada certain game, kalau tengok macam Uzbekistan lawan Portugal itu kan, saya rasa kalau tak ada hydration break, Uzbekistan kena lagi teruk.
Tapi bila ada ration break tu, so coach boleh susun, at least diorang tak kena teruk lah. So, as someone yang dah komen ataupun dah duduk dalam industri bola sepak ni lama adakah you setuju dengan perubahan ni? Sebab kalau saya as a player lah kan, I will say betul lah cakap, kalau memang tengah kena hentam, memang seronok lah. Betul. Tapi kalau kita tengah serang, kita tengah attacking dan kita dah jumpa dah lubang-lubang dan kita dah berjaya pecahkan orang punya orang punya formation, kita rasa stress lah sebab kita struggle untuk placekan orang kita sampai we get that momentum. So do you agree? Atau dan kalau lah benda tu buat kat bola sepak Malaysia, will you agree on that? Saya agree sebab nak tak nak dalam dunia sukan, dalam dunia apa-apa, ini kira apa-apa sukan pun kita kena evolve. And this is how dunia bergerak. So kita kena ke arah situ lah. Sebab sebagai penganjur atau sebagai team, commercial value tu tinggi tu kat situ. And then as a team pun nak tak nak dah kena adapt lah lepas ni. Dah kena adapt, okay. Dah tahu hydration break. Kena adapt. Kalau tak adapt, kita akan kalah lah ataupun kita akan ke belakang lah. Tadi ada soalan lagi kita dah address kan? Satu lagi soalan apa? Kontroversi yang berlaku apa ni? Isu Rasanya kontroversi ni pagi tadi kot kita baru tahu. yang mana tadi? Sepatutnya lepas ni USA akan lawan Belgium. Betul. So That player tak boleh main. striker tu Balogun, striker kira top striker US lah, yang banyak skor, dia tak boleh main sebab rekat. And tiba-tiba pagi tadi lah, saya pun tahu pagi tadi, FIFA cakap rekat dia stay, tapi dia akan Tarik selama setahun. Maksudnya game Belgium dia boleh main lah. So as a Belgium punya team, kita marah lah. Yelah. Tapi as US, diorang happy lah. Cuma macam saya cakap tadi, sometimes dalam dunia ni macam gitulah. So as a team, nak tak nak you kena adapt and you kena lawan lah. So mungkin benda ni kadang-kadang penting as a drama. Sebab contoh kalau you tengok bola ke apa, kalau you tahu team ni je menang, you akan macam alah tak best lah tengok ni. Tapi kalau ada drama, ada macam ni kenapa ni, you akan rasa nak tengok. So benda-benda macam ni lah, kadang-kadang mungkin untuk orang yang terkena, dia rasa tak best lah, tak fair lah untuk Belgium. Tapi untuk US, dia rasa best lah. Dan untuk penyokong neutral, kita nak tengok, betul ke player ni power sangat sampai kalau dia ada, sebab dia je Belgium boleh kalah. Dan I think that's a good perspective. Sebab dia jadi penyeri lah dalam the whole World Cup tu sendiri. Jadi macam UFC kan, bila dia bergaduh, cakap apa, orang tak puas hati, then they want to see orang yang tak suka, dia nak tengok dia kalah lah kan. Yes. So dia akan menonton sebab tak puas hati tu. And the best part is Donald Trump, Presiden US, cakap terima kasih kat FIFA. So orang yang contoh tak suka Donald Trump ataupun FIFA, diorang lagi geram lah. Diorang macam, oi, ini kira deal belakang ni. Betul. Dia dah menggunakan apa ni lah, macam hidden hand namanya lah. But as a neutral and orang luar, kita seronok lah ada drama ni. Ada drama. And they keep people talking. People talking about it. And macam tadi dalam group WhatsApp pun memang kecoh lah kan, pasal case tu. And then diorang dan membuatkan World Cup tu lebih orang nak tengok, ataupun orang mula hype balik. Yep. Okay. So pasal isu boycott pula, saya nampak tak ada reaction dari negara-negara Islam tahun ni ada tak berbeza berbanding World Cup dekat Qatar because of kita punya nature dengan company US. Ini bukan company US ni, negara US tu sendiri sebagai penganjur. Boycott maksudnya dari segi penonton ke apa? Maksudnya kita tak nak tengok bola sepak ni. Ini semua US punya agenda, ataupun maybe kita bagi keuntungan pada dia. Mungkin ada certain part akan berfikir macam tu, tapi kalau orang tu memang minat tengok bola, dia akan tengok bola. Cuma saya just nak bagi tahu daripada perspektif media. So contoh bila Qatar sebelum ni, bila Qatar menganjurkan negara Islam, lepas tu Qatar pula diorang tak boleh minum arak. Media outlet dekat all over the world bash Qatar, kau punya bash Qatar. Tapi bila kita tengok kat US sekarang, all this media
Dia senyap je. And dia okay je everything. Dia tak ada pun highlight pasal Iran sedih lah diorang kena Tak boleh duduk kat dalam. and kena travel jauh. And the best is kalau tengok dekat social media, Mexico punya fan ni gila-gila support Iran. So dia siap coach Iran cakap okay lah, thank you Mexico, kita rasa macam welcome lah. Tapi benda ni kita tak boleh nak ketepikan sangat sebab all the top media in the world controlled by US, UK. So dorang lah yang create narrative tu. So kalau kita tengok masa Qatar, dia create narrative yang Qatar ni kononnya buruh paksa banyak sangat lah, apalah. Tapi bila US, Mexico dengan Canada, dia tak ada pun highlight benda-benda yang tu. In fact ada benda-benda tak best macam tadi tu, yang Presiden Trump cakap thank you Balogun Marumain, diorang tak highlight sangat pun. Dia jadi macam benda tu berlalu sepi je. Just ada je. But yelah, kita pun tahu media memang sentiasa tidak memenangi negara-negara Islam lah daripada dulu. I mean the world work right now sebab orang tu banyak duit kan. So bila dia banyak duit, dia boleh spend lah untuk dia punya narrative cerita dia. But of course Qatar pun banyak duit, but they don't control the media. Dia mungkin ada Al Jazeera je. Yeah. Tapi semua sekarang ni kelebihan kita sebagai individu boleh jadi media tu. So sebab tu macam saya boleh tengok Iran ni team kat Mexico, fan Mexico very welcoming. So kita sebab tu kita kelebihan kita di dunia sekarang ni, kita dah tak berharap kepada mainstream media je. Kita boleh tengok dari banyak perspektif orang-orang yang pergi tengok World Cup tu. Okay. So sebagai host USA, okay, adakah USA ataupun Amerika ni dia berjaya bagi feel World Cup yang sepatutnya, ataupun tidak, ataupun sebenarnya dia membenamkan disebabkan lah ada orang dengar isu tiket mahal lah, isu visa nak pergi tengok, nak pergi menonton game lah. Do you think actually USA buat kerja yang bagus atau tidak dalam penganjuran dia for this World Cup? Saya rasa dari sudut penganjuran USA doing well lah, sangat bagus. Cuma bola sepak ni sebenarnya dikonsum oleh orang yang biasa. Orang yang contoh kalau tengok even di Liga Malaysia pun, saya rasa tiket JDT pun still RM10-15. Murah, consider murah. Even Selangor pun berapa, murah. Tapi and then bola sepak ni dikonsum oleh orang kebanyakan, bukannya orang elitis. Bukannya kalau tengok sukan tenis Wimbledon, kalau you nak tengok you kena bayar beribu-ribu. Ya. And then bila US buat, US ni dah ada terkedepan, dia memang sangat ke depan in term of sport commercialization. So dorang jual tiket tu ikut style dorang lah. Memang harga gila-gila, which is orang yang tak ada duit macam saya, kita tak boleh nak pergi tengok tak boleh nak bayar tiket tu pun. In fact game-game biasa pun memang sangat mahal, and dorang dah set jual by sitting, by memang sangat mahal lah. So tapi macam saya cakap tadi, for future of sport, kalau sport tu nak sustain, dia perlukan duit untuk sustain. Cara US ni lah terbaik. Sebab sometimes kita kena berpijak di bumi yang nyata untuk kita menganjurkan sesuatu pertandingan, untuk membayar gaji pemain, untuk membayar semua ni perlukan duit yang banyak. Tapi kalau US buat perubahan tu tiba-tiba secara drastik, bukankah itu akan menyebabkan peminat jadi hilang? Orang kata hilang ataupun minat tu boleh jadi pudar, because peminat bola sepak ni dekat US pun panggil soccer. Betul. Kalau dia menganjurkan cara US, and sedangkan permainan bola sepak ni dia lebih dekat Europe, lebih orang kata lebih ramai peminat dia. Culturally Europe lah kan. Sebab US ada baseball, US ada NFL, US ada basketball, and dia ada American football sendiri. So bukankah benda tu akan affect FIFA in the future? Saya rasa berbalik kepada soalan efek FIFA ke tak, sebab FIFA is a money generator.
So dia tahu memang orang yang tak berapa mampu, contoh macam saya, memang tak mampu bayar, tapi terlampau ramai sangat orang yang mampu bayar, diorang okey je. So diorang memang target, even kalau tengok kat EPL pun harga dia dah start mahal sebab all these club nak kena sustain, bayar gaji pemain tak murah babe. Even kalau kat Malaysia pun sama, mahal nak menguruskan tim bola ke apa. So nak tak nak, as a organisation ataupun club ataupun negara, diorang kena cari cara untuk charge and sustain the organisasi ataupun business tu lah. So FIFA sekarang dia dah, bila buat kat US ni dah memang lagi Americanization and lagi dia nak buat duit lah. Dia macam makin nampak, oh rupa-rupanya sports ni I can make more Boleh, betul lah kan. Macam dia nampak something. Contoh seat sini dia boleh charge beribu, seat yang belah sana mungkin $50 je. And seat, sebab macam saya memang tengok sukan US. Okay. So sukan US contoh paling latest sekarang basketball lah baru habis. Sebelum World Cup start, basketball baru habis. So dia boleh jual satu seat yang dekat dengan player tu beribu, berpuluh ribu. Itu bola sepak. Tapi kalau sukan-sukan yang elitis, contoh kita cakap pasal tenis, even F1, tenis tu nak dapat Wimbledon tu, nak dapat tiket yang beribu tu, kalau you beli pun mungkin tak dapat sebab dia dah ada orang queue. Ya. Dah ada booking lah. Dah ada booking. Cuma kekurangannya untuk orang macam kita lah yang nak bagi experience, terlampau mahal lah. Mungkin saya pun mungkin terkena kurus, sehari makan telur je, air kosong, lepas 4 tahun dapat tengok satu game jadi kan, sebab benda tu dia life experience. So sebab tu orang sanggup bayar mahal. Dan dia satu memori juga. Memori. yang macam, oh okay, aku tengok satu game World Cup. Yes. And live. Cuma dia kesian dekat orang yang tengok daripada kecil, tak mampu. Faham. Dia akan jadi tak mampu. Betul. Lagi-lagi kalau orang yang kadang-kadang dia dah bertahun dah saving sebab dia ikut harga lama. Yep. Kan? Memang ada case. Dia dah bertahun dah saving for this World Cup, but dia tak boleh pergi tengok. Because ticket price apa semua. By the way, ini cerita pasal pemain yang nak bersara lah, yang bakal bersara. Tadi kita cerita yang dah bersara kan, Iniesta semua tadi. Tapi yang ni yang bakal bersara. So ramai pemain besar dijangka adalah World Cup terakhir mereka. Salah satunya orang panggil ada 2 GOAT, greatest of all time, Cristiano Ronaldo dan juga Messi. Tapi Messi belum announce lagi secara rasmi. Ronaldo dah announce secara rasmi. And then next World Cup 2030 pun diorang pun dah 41, 43 umur. Dan Luka Modric akan genap 40 tahun. Okay, sampai habis ni dia akan genap 40 tahun. Dan memang akan tinggal siapa lagi? Guillermo. Keeper Mexico. Ya. So dia pun dah memang dah hujung-hujung. Dan banyak lagi lah, Neymar, Harry Kane yang penalti bagi tadi, Mohamed Salah, habis dah. Dan dah habis lah game di World Cup lah. Dan di siri lain kita mungkin akan nampak dia lagi. Jadi you saya cakap lah, you rasa sedih masa kita berbual sebelum ni kan, you ada rasa sedih sikit World Cup kali ni. And why do you think this name is very, orang kata, emotional bila dia meninggalkan World Cup punya dunia World Cup ni? So I think bila kita tengok bola, support tim bola ni, mostly kita sentimental. Satu, bila you tanya fan bola ni, kadang-kadang diorang tak berfikir secara logik sebab kita sentimental. And then sekarang ni pemain-pemain yang Muaz cakap tadi, mostly saya dah tengok sepanjang saya membesar. And kelebihan diorang ni, diorang punya longevity lama tau. So sebelum ni pemain bola biasa umur 30 dah tak main dah. Macam ni kan 32 lah tu. 32 mungkin last. Tapi tengok Messi, Ronaldo, even Luka Modric, sangat lama. And kita dah ikut diorang ni lama. Tiba-tiba lepas ni diorang tak ada. Contoh macam Croatia lawan Portugal. Yes, saya minat lagi Ronaldo lah compare to Luka Modric. Yeah. Tapi bila Luka Modric kalah tu, kita rasa macam sedih. Lepas ni dia dah tak ada.
sangat-sangat sentimental lah. So you dah follow dia berapa Sangat World Cup lama. dah dia main? Banyak. 3, Yang 4. kita tengok dia daripada kelab dia tu, daripada dia tak power. Contoh Yalah. macam Ronaldo, kalau kita tengok masa dia start tu, masa zaman dia start kat MU, kita tahu di depan dia banyak lagi player power. Betul. And then dia start 2016 lah. Bagi saya start 2016 bila England kalah dengan Portugal. Bila dia balik England tu, fan ada nak boycott ke apa ke. Lepas tu dia rise kau. And then dia dah pergi Real Madrid, pergi Juventus, pergi Kelab Arab. Lepas ni dia tak ada. And dia tak menang lagi World Cup. At least kalau Messi, at least dia dah menang. Dia dah rasa lah. Dia dah rasa lah. So sometimes ada orang cakap teori konspirasinya FIFA nak bagi Portugal menang. So kita tak tahu. Kalau Portugal menang mungkin adalah mungkin orang yang buat video sebelum ni akan claim betul lah ni. Tapi kita tak tahu. Tapi sentimental. So you sebagai orang yang follow bola sepak sangat-sangat, do you think if all these legends, dan kita pun dah cerita yang player baru ni belum nampak lagi ada yang berjaya menarik hati peminat seperti halnya dengan Mbappe kan, do you think next World Cup akan lebih hilang seri dia? Ataupun mungkin ada nampak macam wajah-wajah baru? Ada. I mean bagi saya rising star ni akan ada. Sebab daripada dulu pun setiap masa akan ada rising star yang muncul. Cuma kelebihan player-player yang saya sebut tadi tu, longevity tu. Bayangkan Ronaldo dengan Messi kita tengok daripada World Cup 2006 sampailah sekarang dah 2026. 20 tahun tu dia main bola. Cuma dia akan ada je rising star yang baru. Akan ada. And sometimes as a football fan, saya excited lah sebab masa saya membesar dulu, saya selalu main game. So bila main game, saya akan cari player-player muda ni yang nak rising star, mungkin beli masuk tim saya. Benda-benda macam tu akan ada. Main ni apa ni? Saya ingat kita tengok Messi ni daripada dia muka clean shave lagi sampai Ya, betul. Daripada zaman Ronaldinho power kat Barcelona. Ya. And lepas tu dia pula power. Lepas tu terlampau ramai orang cakap akan topple Messi kat Barcelona, tapi dia still maintain. Betul. By the way, just nak tahulah kan, for all this name yang kita bagi tahu yang bakal bersara tadi siapa yang rasa paling berat hati lah tengok macam tak sampai hati lah nak tengok dia ni? Saya rasa kalau in term of sentimental tu mungkin Ronaldo lah kot. Bagi saya Ronaldo sebab dia tak menang World Cup. At least Messi dah menang. Kalau Ronaldo menang World Cup kali ni and then dia bersara, career dia sangat gemilang lah macam Messi. So mungkin kalau orang akan selalu debate, lagi-lagi contoh macam anak buah saya, dia akan tanya Ronaldo Messi. So bagi saya, orang yang neutral, saya okay je dengan dua-dua. Cuma kesian kat Ronaldo lah sebab dia tak menang World Cup lagi. Euro dia pernah menang. Messi ni semua piala dia dah menang. Dulu dengan Barcelona pun Messi teruk. Maksudnya tak pernah menang apa-apa, sampai kena kecam, sampai dia pun dah tak main untuk Argentina, dan orang pujuk dia main balik. Start 2021-2022 bila diorang menang Copa America tu, and sebelum tu and then dia menang World Cup, barulah Messi ni. Kalau bagi saya lah, kalau orang tanya siapa lagi GOAT, saya cakap Messi lah sebab Messi menang semua. Ronaldo dia tak menang lagi World Cup. So berbalik pada soalan tadi, sedih Ronaldo lah sebab dia tak menang. Do you think kalau Portugal tak menang World Cup hari ni, Ronaldo akan cuba juga untuk pergi ke next World Cup? Mungkin, tapi dia mungkin akan jadi beban lah. Yelah, sebab fitness dia semua dah. Fitness, and then nak tak nak macam sekarang kalau tengok gameplay Portugal pun, of course peminat Ronaldo akan support Ronaldo lah. Tapi orang yang neutral akan merasakan Ronaldo ni beban lah. Sebab all dia punya supporting role, dia punya defense, dia punya midfield, semua power-power ni main dekat kelab power-power. Contoh dia punya midfield, Vitinha semua tu kan, main kat PSG. Tiba-tiba depan kau Ronaldo. Sebab PSG ke apa, diorang main laju and striker dia naik turun, press. Ronaldo mungkin tunggu. So sampai masa awal-awal game Portugal tu, girlfriend kepada Vitinha kena kecam lah. And then dia reply orang kecam dia, kenapa letak striker tu? Oh, macam tu. Dia sebab orang kecam
boyfriend dia, tapi still kalau tengok gameplay Portugal, kita nampak mungkin saya buatkan kena kecam lepas ni, saya rasa dia beban lah kepada tim sebab tim terpaksa ikut gameplay dia. And bila tim terpaksa ikut gameplay dia, opponent dah tahu nak jaga dia. Congo semua yang diorang seri tu dah tahu macam mana Nak handle dia dah. nak handle Ronaldo. Macam ada orang player buda-buda pula nak jaga dia. Dia kena handle Ronaldo, Portugal out. Faham. Okay, ada soalan daripada ni. Wah, habis ni peminat. Jujur je, sekarang abang lagi excited tunggu EPL ke World Cup? Kalau final EPL dengan final World Cup serentak, abang buka channel mana dulu? Alah abang Zul Medan, abang tengok saya punya baju pun abang tahu saya akan excited mana lagi. Saya akan excited EPL lah. EPL sebab yelah dari kecil tengok tim tu, lepas tu tengok tiap-tiap ni World Cup. Yelah Malaysia tak main. Contoh kalau Piala Asia tu masa 2022 saya tengok Korea lawan Malaysia, walaupun sejujurnya kita rasa Malaysia akan kena bantai and game tu pun mungkin tak ada makna pun untuk Malaysia, tapi kita seri. Tapi balik pada soal abang tu dengan baju yang saya pakai, of course EPL. Is it because EPL punya management yang masih kekal macam dulu, tak terganggu sangat? Or is it because of all the isu yang kita bincang hari ni? Bagi saya sebab bila kita tengok EPL ni mungkin kita boleh relate sebab orang Malaysia sama macam saya, kita akan ada beberapa tim. Satu tim Malaysia, contoh saya Selangor. Ya. Kalau EPL saya Arsenal. Tapi World Cup saya pun tak tahu nak pilih tim mana. Mungkin saya akan cakap saya Argentina lah. Tapi EPL ni memang kita tengok dia kecil, kawan-kawan kita, contoh macam masa saya masuk asrama kita sembang. And sampai sekarang pun dia punya coverage pun best. So sebab tu lah EPL, and then you boleh relate dengan satu tim tu lama. Since dia bangkitkan isu EPL kan, what if tiba-tiba FIFA decide EPL pun ada water break apa semua lepas ni jadi management macam sekarang? Saya tak terkejut benda tu. Sebab macam saya cakap tadi, inilah future, and sometimes all this organisation dia kena fikir profit and loss orang. So dia nampak boleh bawa duit, boleh bawa commercial, okay je. And kita kena adapt lah. Mungkin kita marah, tapi benda ni kalau kat sukan US diorang dah buat lama lah. And they make money out of it lah. Orang yang tak nak bercerita pasal duit ni ialah orang yang tak pernah terlibat mengurus kan tim yang kena bayar everything lah. Ya, kita tak payah tengok jauh. Kita tengok pasukan Malaysia sudah. Sebab kita pun nak pergi kepada Malaysia punya segmen ni. Lama. Kan, kita dah cerita World Cup, tiba-tiba dah masuk ke EPL sikit. Which is betul lah, saya pun tak terkejut kalau tiba-tiba EPL buat water break tu. Sebagai orang yang dalam orang kata kita tengok industri sukan dan kita kenal lama, kita faham yang actually sukan memang kena buat duit to survive. Mahal. Dan mahal, cost dia sangat tinggi lah, stadium, player punya gaji. Contoh macam Muaz masuk event-event running kan. Ya. Mahal tu nak kena bayar kan. Mahal. Registration, fueling, training. Makanan lagi. Makanan lah, fueling, training, semua benda tu. Dan bukan konsum kita punya apa orang kata duit je, masa kita lagi. Bila energi kita dah bagi dekat athletic ability ni, kita dah tak ada masa orang lain pula. Betul kan? So that's why saya sendiri pun macam kita bincang lah. And walaupun kita part time athlete pun kita dah terasa. Bayangkan kalau yang handle team 11 orang player dan juga campur dengan reserve, management, coaches. Tak boleh duduk hotel murah-murah. Ya. Player tak perform nanti. Betul. Kan? Salah makan tak boleh. Tidur lambat tak boleh. Makanan berkualiti mahal. Sangat mahal, betul. Kan? And then sometimes ada yang kena ada chef dia sendiri. Yep. Untuk pastikan makanan tu betul-betul ikut spek. Betul. And so it's very expensive. Even last kita punya podcast pun kita panggil nutritionist daripada Selangor FC, Red Giant. Dia pun sekarang tengah ada kitchen sendiri. And that is big investment. Betul. Kan, dia kena ada chef sendiri yang mana player boleh request. Kata nak makan nasi lemak, dia kena sediakan nasi lemak sedap tapi nutrition value dia bagus. Yep. Pernah. Nah. Kan. So ini orang kata kita nak cerita tentang industri tempatan lah. Okay. Kita bawa balik kepada Malaysia sebagai orang yang dulu run semuanya bola.com.
Do you think bola sepak Malaysia ni maju ke tak dalam 10 tahun ke belakang? Since you dah start 2016 betul? So sekarang dah 2026. Since you start sampai sekarang, macam mana you rasa bola sepak Malaysia ni? Kalau ikut kepada kemajuan tu, kita maju. Sangat maju compare to masa saya start dulu. Cuma cabaran kita paling besar ialah kita maju, tapi kita punya opponent lagi maju gila-gila. Kalau kita tengok sekarang, mungkin paling terdekat Thailand mungkin tak nampak lah. In term of national team saya rasa yang terkedepan selain pada kita sekarang ni Indonesia. Indonesia fight for for Piala Asia, kelayakan World Cup, and team dia pun power. Macam saya cakap, kalau in term of maju, kita maju, kita progress, tapi kita punya opponent lagi gila-gila punya progress. So kalau by comparison, maju kita maju je. Adakah kita boleh lebih maju? Sepatutnya. Boleh. Okay. Cuma untuk national team kita power, bagi saya lah, liga, sebab mostly player kita main kat liga kita lah. Ada certain je, macam Dion Cole main kat Jepun. Ya. So liga kita kena power lah. So untuk liga kita power sekarang ni, saya hanya nampak JDT dan Selangor. JDT of course lah, kau punya ke depan dengan facility, stadium, training, and masa zaman saya kat Semuanya Bola tu, saya masa diorang baru nak start buka tu 2020 kot, diberi peluang untuk tengok. Itu pun saya dah rasa macam power compare to team lain. And JDT ni dia dah compete ke ACL Elite dah jadi macam team yang konsisten main dekat knockout stage, bukan group stage. And second mungkin saya nampak Selangor. Tapi beza JDT, Selangor, even Kuching FC ke tim yang lain sangat jauh. So untuk tim national kita jadi lagi power, kita kena ada banyak lagi tim macam JDT lah. Tapi isu kita dengan Indonesia ni, ini orang kata pandangan sendiri lah. Penonton kita yang terlalu sikit banding Indonesia. Diorang kalau katalah dia buat komersial, ada 270 juta orang menonton. Kita pula ada 30 juta aja. Adakah itu bagi impact kepada kita punya development? Ataupun sebenarnya inisiatif tim sendiri? Tak juga. Kalau berkata pada soal populasi, yes, kita memang kalah lah dengan Indonesia. Tapi kalau tengok tim-tim yang main World Cup kali ni, macam Cape Verde tu, berapa orang je penduduk dia. Tapi saya rasa macam berbalik kepada saya punya point tadi, liga kita kena lagi power. So tim lain kena step up seperti JDT lah. Even Selangor ke Terengganu, ataupun sekarang kita nampak tahun ni Kuching FC lah. Diorang kena step up lah. Bila diorang step up, diorang akan hasilkan banyak player tempatan yang power, yang akan step up lagi. And kita berharap bila player-player tempatan ni power, boleh bersaing dengan import, diorang akan limpahannya ke national team lah. Bila liga kita power, ada banyak. Sebab sekarang mungkin ada satu je team yang power, JDT je. Tapi team lain nampak jurang dia. Dan bila kalau saya tengok bola Liga Malaysia, nampak lah jurang dia terlampau jauh lah. Even Selangor dengan Kuching FC pun kalau dengan JDT tu, macam langit dengan bumi lah. So kalau ada lagi 3-4 tim yang power, kompetitif, and diorang pula boleh hasilkan player tempatan yang bagus, national team kita akan power. Cuma berbalik kepada tadi, benda tu capitalnya tinggi lah untuk tim-tim ni. Tapi saya tertarik bila sebut Cape Verde tadi, yang negara ada 1.5 juta orang je. Lebih kurang Brunei lah. Brunei pun 40,000 lebih. Still boleh compete sampai World Cup. Sedangkan kita ada 30 juta. So ada, do you think ada tak harapan untuk kita ni mungkin akan sampai World Cup, ataupun selama-lamanya benda ni akan jadi impian? Harapan tu ada. Yang penting bila kita, bila orang ada angan-angan, ada impian, dia akan berusaha ke arah situ. Cuma saya rasa kita as a nation, kita bukannya football country. Ya. And masa saya membesar pun, saya rasa tak ramai ibu bapa yang akan memperjudikan nasib anak ni dengan menjadi pemain bola. Dia mesti akan suruh anak dia belajar pandai. Cuma sekarang ni kalau tengok,
kalau tengok sekarang ni, mak bapak dah start invest hantar anak ke akademi. Mungkin lagi 5-10 tahun kita akan dapat lah pool of player yang power tu. Sebab mungkin parent pada generasi sekarang ni, diorang okey untuk anak dia bersukan, menjadikan career path. So bila benda tu ada, kita akan dapat pool of talent lah. Sebab sebelum ni saya rasa masa zaman saya membesar, all parent tak nak bagi anak bersukan sebab takut tak ada masa depan, better fokus belajar. Tapi sekarang saya rasa akademi bola untuk budak-budak ni tumbuh bak cendawan, and parent memang invest hantar anak. So berbalik kepada soalan tadi, harapan tu adalah cuma mungkin take time. Saya menarik yang tu sebab saya sendiri yelah dah jadi parent dan anak dah besar-besar. Kawan-kawan yang dulu minat bola, memang anak lelaki dia memang daripada tadika lah hantar pergi masuk kelab untuk belajar. Dan saya pun ada baca juga beberapa hantaran kat social media yang orang hantar sampai overseas akademi, Betul. anak-anak dia pergi belajar. And then tu mungkin akan jadi titik tolak lah kan. Dan dia akan menyumbang pada kita punya national team. Pool of talent tu lagi banyak. Pool of talent one day. By the way, kalau dari sudut macam perkara basic lah yang Malaysia masih belum lagi settle, apa benda asas yang basic yang Malaysia tak settlekan lagi dalam sistem bola sepak ni? Sistem bola sepak Yang mungkin kalau yang macam orang kata orang masih take for granted. Masa saya buat semuanya bola, saya punya pitch sampai saya menang ke Superb 500,000 tu, saya punya ayat ialah kita nak educate orang tentang proper football. So saya rasa education tu penting sebab masa saya buat semuanya bola tu, zaman tu terlampau banyak orang kerja dia troll je. Tapi tak ada orang pun, kita masa zaman tu saya dengan partner, kononnya kita punya vision, denganlah kita menyampaikan ilmu yang betul, cara yang betul, orang akan appreciate and orang akan slowly tengok bola secara okay, bukan sekadar troll. So saya rasa education tu lah, education and grassroots. So untuk bola sepak ni power, grassroots kita kena power. So grassroots sekarang saya rasa di landasan yang baik. Kalau tengok Selangor punya akademi, even JDT punya akademi lagi power lah. So grassroots tu power, ada banyak kelab-kelab ataupun akademi kecil tu power, and diorang boleh supply ke sini. Okay, sebab kita memang saya rasa daripada dulu pun player kita yang muda-muda kalau compete kat international power. Tapi dia punya challenge ialah, contoh dia lepas SPM, dia nak main kat mana? Sebab bila you umur 17, untuk you masuk, sebab dalam Malaysia lepas you umur 17, you boleh main contoh liga yang power pun Liga Super. And bila you nak masuk Liga Super, you umur 17. Kalau saya jadi coach, adakah saya nak memperjudikan nasib saya sebagai coach untuk mainkan player muda, ataupun saya letak import yang dah picking, yang memang power, ataupun player senior yang memang power? So saya pun akan fikir masa depan saya sebagai jurulatih. Faham. So sebab saya perasan benda ni masa saya rasa 2016, 2015 ke 2017, Pahang FC dia pernah try bawa player dia yang muda-muda main untuk Pahang. Ini zaman saya rasa lepas Noah kami. Time tu Faizal Alim main untuk Pahang, Mickey. Of course, orang biasa akan cakap, oh ni bagus, pembangunan player muda. Tapi Pahang kena hauk time tu. And nak tak nak, diorang terpaksa change, terpaksa tukar benda tu. So sekarang as a player muda kat Malaysia ni, sebenarnya challenge dia, lepas dia umur 17 dia nak main kat mana? Liga lain, Liga A1 ke apa, okay, tapi tak sekompetitif Liga Super. And then bila you 17, macam saya cakap tadi lah, memang tak ada harapan lah nak lawan contoh dengan player dah memang dah peak. As a coach pun takkan nak ambil budak ni, kan aku kena buang, kena pecat aku. Dia nak picking, makan masa Kan masa 2-3 tahun. Cuma certain player yang mungkin kita cakap outlier macam kita tengok player JDT Arif Aiman, yes. so another story. Tapi kalau kita tengok dia punya perjalanan pun tak mudah. Even dia dekat AMD pun dia bukannya
kira yang Selected. top of the cream lah. Top the cream lah. And then dekat JDT pun di hadapan dia terlampau banyak masa tu player import and player tempatan yang power. Tapi dia rise. So kita mungkin memerlukan another Arif Aiman lah yang boleh break dekat team power macam JDT, and rasa dah 4 kali dia menang MVP. So basically kita pun perlukan bakat-bakat muda yang ada aspirasi. Yep. Yang ada macam dia tak tunggu coach ataupun dia tak tunggu training plan yang dah bagi. Dia ada training plan dia sendiri. Dia mungkin kalau training plan dia 1 hari 4 jam, dia tambah lagi 2 jam untuk dia. Sebab untuk saya tambah point tadi kan, masa 2015 saya pergi NFDP dekat Bukit Jalil. Time tu adalah Lokman Hakim. Kita tengok lah player-player tu. And player yang paling menyala and sekarang dah main Real Madrid, Kamavinga. Tapi itulah cakap benda tu macam Muaz tanya tadi, adakah kita di right pathway? Yes, cuma mungkin perlukan masa untuk player-player macam ni shine, diberi peluang and dorang perform. Untuk konsisten sebagai atlet ke apa memang susah lah. Tapi kalau boleh perform cara aman, tu terbaik lah. Kita doa lah supaya ada. By the way, ada 3 soalan. Alamak. 3 soalan Kalau Malaysia layak World Cup, abang sanggup terbang pergi tengok? Macam pantai kan je. Mesti sanggup. Mesti sanggup kumpul duit. Kau buat lah 2-3 kerja. Kan? Sanggup pergi Hopefully masa tu anak pun dah besar. So kita ada masa untuk tengok World Cup lah. Kalau saya pun, saya akan usahakan. Yes. Kan? Saya akan usahakan untuk pergi. Macam mana cara sekalipun. Okay, ada apa lagi? Berapa soalan lagi? Fatullah Taislim. Tuan rasa FIFA sekarang lebih fikir pasal bola atau pasal duit? World Cup 48 pasukan ni sebab nak bagi peluang atau sebab nak tambah income? Dia macam kita sembang tadi lah, dia dua-dua. Bila dia sebenarnya as a FIFA, as a organisasi, nak tak nak, diorang kena buat duit. And diorang nampak cara. Dengan tambah tim ni, diorang boleh tambah lagi banyak match. And diorang boleh banyak buat duit. Time lagi banyak. Tapi dia punya PR, dia akan bagi tahu ni kita nak bagi peluang kepada negara lain. Sama juga macam Eropah pun. Ni saya rasa diorang dah nampak benda ni, formula ni berjaya di Champions League. So Champions League pun dia dah tukar dia punya format. Masa awal-awal orang tak suka. Tapi bila format tu berlangsung, sebagai fan saya suka. Macam juga hari tu masa World Cup ni awal-awal, saya rasa macam confirm tak best game-game yang game biasa ni. Tim-tim yang kita tak kenal ni. Betul. Ya, ada game yang tak best. Contoh macam Tunisia, kena bantai kau-kau. Tapi kita boleh tengok tim-tim macam Cape Verde, tiba-tiba dia rise. And dia punya keeper pun daripada follower tak sampai 20,000, sekarang dekat 5 juta dah. So yes, berbalik kepada soalan tadi, sebenarnya dia dua-dua. Dia cakap bagi peluang, tapi dalam masa yang sama dia buat duit lah. Kalau pandangan peribadi saya, nak tak nak, it's a business. Yeah, it's a business and dia mesti survive. Dia mesti survive means semua shareholder, stakeholder dia mesti ada merasai keuntungan daripada dia penganjuran tu. Kalau penganjuran tu tak ada keuntungan, what's the point? And then the best part is sebab sekarang fakta-fakta ni banyak lah kat luar kan. Contoh macam klub kat Malaysia pun merasai lah. Sebab contoh macam Selangor, dia dapat lah imbuhan bila player dia dapat pergi World Cup. And team macam Kak Wade pun rasanya sebab dia main sampai ke knockout stage, dia dapat duit banyak tau. Dia dapat imbuhan banyak. And as a negara kecil, diorang dapat promosi negara dia. Even orang sekarang nak pergi bercuti ke sana. Kak Wade sebab dia pulau yang cantik sebenarnya. Dia pulau yang cantik, dah ada satu airport yang sangat kecil je. Yes. So jadi dah jadi satu promotion untuk dia. Dan kita harap benda tu berlaku juga kat Malaysia lah. Cuma Malaysia memang destinasi percutian dunia. Malaysia truly Asia. And then I think ada satu lagi soalan. Is it Ejad striker head nama Rick Dibish. Saya ternanti Malaysia pecah telur ke World Cup. Adakah KBS komponen utama ke arah ini? Ibarat talented student akan menyelah kalau berada di uni yang bagus. So peranan Kementerian Belia dan Sukan sendiri. Saya rasa KBS memainkan peranan yang utama lah. Memang nama pun Kementerian Belia dan Sukan. And in fact, saya rasa tahun ni ke tahun lepas ada extra
extra funding untuk bola kan. Dia cuma as a nation kita pun tak boleh nak mengharap kepada KBS sangat. Dia dah berjalankan role dia. Cuma kita mungkin saya sebagai parent, bila saya ada anak lelaki nanti, saya lah kena hantar, saya kena ambil inisiatif. Macam tadi cakap ada parent hantar sampai ke luar negara kan. Benda-benda macam tu. Tapi berbalik pada soalan tadi ya, KBS memainkan peranan penting. Dan saya boleh add on, saya sendiri pergi kursus-kursus bawah ISN, Institut Sukan Negara, untuk coaching academy, National Coaching Academy, NCA ataupun AKK, Akademi Kejuruteraan Kebangsaan. Yang mana parents, jurulatih semua boleh akses pengetahuan-pengetahuan sukan daripada dietitian, daripada lecturer, daripada coaches untuk belajar coach tim-tim kecil. So ada cikgu-cikgu yang hantar pergi, macam tahun lepas saya pergi ke khusus dengan seorang lecturer ni yang memang penasihat pada ISN, ajar macam mana kita nak buat high performance training methodology. So itu untuk saya punya career sebenarnya. Tapi rupa-rupanya boleh guna untuk anak-anak. Kan, boleh guna untuk next generation. Dan banyak parents yang pergi untuk anak dia. Baru ni semua saya pergi untuk nutrition. Bawah ISN yang sama. So untuk bahagian nutrition. Bagaimana seorang atlet jaga nutrition. Dan dia banyak fokus kepada if kids athletes. Sebab yang pergi mostly cikgu. Ada coach Muay Thai sekolah. Ada yang coach renang kanak-kanak. So ISN ataupun KBS sebenarnya dah menyediakan fasiliti yang to me super. Sebab kos tu sangat murah. Harga dia dalam RM200. Saya pernah pergi tengok international bukan RM200, $200, $500. So I think KBS memang mainkan peranan dan menjalankan peranan sebenarnya. So itu my additional point lah. Okay. Ada satu lagi soalan tadi. Wah, banyak. Azim garang. Takutnya. Dekat Malaysia banyak akademi dibuka. Kenapa pemain bertaraf dunia masih susah nak lahir? Wow. Saya rasa akademi ni sebenarnya banyak betul-betul buka and parent pun enrollkan anak diorang baru-baru ni je. Mungkin lepas COVID ataupun 2018 ke atas. Tapi surprisingly ada satu pemain Mesir. Ya. Pemain Mesir yang mungkin akan bermain untuk Barcelona tak silap. Dia dulu train dekat akademi kat Malaysia. Akademi, alamak saya lupa akademi tu, tapi saya rasa coach tu nama dia Shazwan Wong. Okay. So player tu pernah train kat sini and then dia dapat exposure sana and dia pun dia dapat call up Ke Barcelona. Mesir punya team. Mesir punya team. Sekarang World Cup Now. Now. Oh dia main di World Cup sekarang dan dia bermula di sini. Yeah. Jadi maksudnya kualiti coaching dan kejurulatihan kita kat Malaysia ni tak perlu disangkal lah. Dia kalau tanya saya, macam saya cakap tadi lah, level budak-budak kita memang power. Masa saya tengok NFDP 2015 tu, kita lawan dengan tim power, Kamavinga punya tim Eropah yang power. Cuma cabaran dia lepas diorang habis SPM ni. Diorang power ni, tapi diorang nak main pun diorang kena compete yang terlampau power. Macam saya cakap dia, as a coach takkan ambil budak-budak ni. Betul. And dia punya perbezaan tu, maksudnya gap tu, diorang ni nak main kat mana? Kalau main liga contoh A1 yang ada sekarang okey je, tapi mungkin dia tak sepower pemain Liga Super lah. Sebab bila kita tengok dulu masa saya tak pernah tahu benda ni, saya rasa macam main bola ni senang lah. Tapi bila saya tengok player Liga Super, tengok Liga Social, Liga A1, beza. Saya pernah main suka-suka dengan ex-player, walaupun saya rasa time tu dia dah tua lah, dah kat 50. Dia punya touch, dia punya lari, masa tu saya pun baru 20 lebih, saya pun tak boleh. Yeah. Beza memang perbezaan tu. So sekarang ni akademi mungkin power. Lepas dia habis akademi ni, diorang nak pergi mana? Yelah, untuk career development diorang Career tu lah kan. Memang dia perlu diberikan lebih banyak peluang, tapi peluang tu pun kena sesuai dengan dia punya development. Kalau macam F1, dia nak bawa dari F1 tapi lawannya dengan kereta biasa, tak boleh lah. Dia kena lawan F1 sama F1 lah. Kalau tidak, dia akan bawa macam biasa je lah. By the way, so kita semua dah dengar lah daripada kisah Astro hilang hak siaran sampai pemain legend yang bakal bersara dan realiti bola sepak Malaysia sendirilah. So, kita soalan ni tak ada Okay, so nak tanya,
Okay. Apa-apa sebelum kita sudahi, apa-apa you nak tambah untuk penonton tengah excited, dan cuba bagi prediction yang ringkas sikit lah. Siapa yang mungkin akan masuk final dan mungkin akan juara. Ini bukan based on macam teori konspirasi ke apa. Ini memang based on team tu sendiri. You lah sendiri rasa. Saya rasa untuk World Cup kali ni, kalau secara pengkajian khususnya tanpa melibatkan sentimental ni, saya akan pilih France. Sebab tim France ni cukup solid lah untuk first team, second team dia. And sekarang ni dia punya perjalanan kat World Cup pun memang superb, smooth. Even lawan Paraguay yang main haram ball ni, macam Arsenal, haram ball, still France boleh menang. Cuma bola ini bulat, kita pun tak tahu. Mungkin tim yang sepower, tim yang kita mungkin akan panggil golden generation lah kot. Sebab France, dia punya golden generation ni 2018 dia menang World Cup, 2022 dia kalah, and untuk kali ni pun tim dia strong. So kalau mengikut tanpa sentimental value, saya akan pilih France. Tapi kalau sentimental value, saya akan pilih Argentina. Big why Argentina? Sebab saya nak Messi menang. Dia nak Messi menang lagi. Lagi tak sentimental, saya akan pilih Ronaldo. Tapi still, in term of team, strong, solid, every department, Perancis. Saya pun melihat sendiri dan prediksi ramai orang, memang France punya team tahun ni memang superb lah, superb. Kan? Sampai orang kata kalau France tak menang ni something wrong. Something wrong lah. By the way, saya nak ucap terima kasih kepada Syarif kerana bersama dengan kita hari ni di Sebalik Kalam. Banyak cerita dan banyak pandangan yang bagi saya berbeza daripada orang kebanyakan, because you memang in the industry daripada 2016 sampai 2019, bangunkan semuanya bola, and still you punya passion. Dan sekali lagi, Sebalik Kalam ini bersiaran secara langsung dari Ruang Kalam, studio rasmi Pixel Live. Okay? Dan saya host anda untuk episod ini, Muaz Zaid, dan kita jumpa lagi dalam episod Sebalik Kalam yang seterusnya. Dalam dunia penuh suara, ramai bercakap, sedikit yang bersuara. Ramai melihat, tapi tak ramai berani membuka mata. Kita hidup dalam ramai manusia, tapi sunyi dalam kepala, senyum di muka. Perang dalam jiwa, tentang trauma yang dipendam lama, tentang agama yang tinggal lama.